Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah sampai itu kepada bab berkenaan dengan memerangi golongan pelampau. Yang kita terangkan itu berkenaan dengan ada 3 syarat sebenarnya. Yang kita terangkan pelampau ni benda tersebut adalah di antara asas dan Islam. Ini kaum daripada Islam ni yang keluar dari mentaati pemerintah yang sebenar, yang mana yang diangkat oleh, yang dinaikkan mereka ni oleh sekumpulan besar umat Islam. Lalu mereka tak nak menunaikan kewajipan mereka, dan mereka memerangi jemaah umat Islam dengan pentakwilan hukum yang menyalahi. Dia kata orang Islam tu tak menepati hukum Allah Ta'ala dan sebagainya, maka mereka tentang tersebut. Dan mereka mendakwa bahawa hak kebenaran bersama mereka dan juga kekuasaan tu milik mereka. Jadi peperangan terhadap kumpulan ini adalah wajib. Di dalam Islam ditekankan, dan asas dia kita bincangkan hari itu adalah firman Allah Ta'ala Al-Quran dan surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-9 Al-Hujurat. Allah Ta'ala nyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan jika 2 kumpulan di kalangan umat Islam berperang, fa aslihu bainahuma, maka perdamaikan antara mereka berdua. Fa in bawat ihdahuma al-ukhra, jika melampau satu kumpulan daripada 2 kumpulan yang perang tadi ke atas satu lagi melampau, buat perlampauan, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kumpulan yang melampau tadi hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka tunduk kepada, turut kepada perintah Allah Taala. Fa in fa'at, jika mereka kembali turut patuh kepada perintah Allah Taala, kembali kepada perintah Allah Taala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan antara mereka dengan adil dan juga saksama, berlaku saksama. La innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Taala suka orang yang berlaku saksama. So ayat ini adalah asas. Pasal kalau dia kata pelampauan itu berlaku kepada kumpulan umat Islam yang lain atas perintah pemerintah, kita bergerak. Kalau pelampauan berlaku pada pemerintah itu sendiri pun lagi layaklah, lagi patut ditolong. Kalau dia kata kita ada 2 kumpulan bertelagah, untuk selamatkan kumpulan yang kena zalim tadi, kita kena ada pemerintah suruh. Kemudian confirm dah ini arahan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata pemerintah tu sendiri yang kena zalimi, contoh macam kisah berlaku pada para sahabat Nabi macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pihak pelampau pergi pada dia dan sebagainya. Jadi kumpulan tersebut kita kata sebagai kumpulan yang pelampau lah, yang menampau pada pemerintah sendiri, maka lagi patut dilayak untuk kita bertolong pemerintah tadi. Pemerintah tadi lebih layak ditolong. Jadi itu yang kita bincangkan itu. Baik, dan dia sebut itu, dia kata, dan kumpulan ni dia kata ada 3 syarat. 3 syarat. Bisalah syarat itu. 3 syarat. Pertama, ayyakunu fi man'atin, bahawa hendaklah kumpulan yang kita panggil pelampau ini fi man'atin, maksud dia dalam keadaan mempunyai kekuatan. So dia kalau seorang tak panggil lah sebagai kita al-burah, madai dengan polis tangkap je. Iaitu quwwatin yatamakkanuna biha min muqamatil imam wa ahli al-adl, mana kekuatan yang mereka mampu dengannya untuk menentang pemerintah dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan keadilan. So maksudnya kan dia kata dia ada kekuatan. Bi antakuna lahum fi'atun yanhazuna ilaiha, mana dengan bahawa mereka ni ada satu kumpulan besar yang cenderung pada mereka. Aw hisnun yaltaji'una fihi, atau mereka ada kubu perkampungan dan sebagainya, mereka berlindung ataupun menyembunyikan diri dekat situ. Au taghallabu ala baladin min biladil muslimin, ataupun mereka menguasai atau menang ke atas satu negeri daripada negeri umat Islam, lianna kita lahum lidaf'i syarrihim, dengan bahawa memerangi mereka ni, peperangan mereka ni bagi menolak kejahatan orang berkenaan. Maksud dia ada orang kalahkan satu kumpulan umat Islam, contoh kampung Tamantun ke ketahuan kumpulan ni tadi.
Fa illam takun lahum quwwatun, kalau mereka tak ada kekuatan, bihadzal makna fala yukhafu syarruhum, maka tak dibimbangkan ada kalau dia seorang, just a guy kan, seorang aja, maknanya tak ada masalah, tak timbul tajuk peperangan, kita panggil hantar polis tangkap aja. Tapi kalau kata ini dalam bentuk apa, kekuatan kumpulan, ataupun apa, grup kan, macam zaman kita sekarang macam lah, macam kongsi gelap ke sebagainya kan, lebih kurang macam tu lah. Mana dia ada kekuatan, dia ada sekian dan sebagainya. Tapi beza dekat sini, dia ada syarat lain selain daripada syarat bahawa mereka ni ada kekuatan. Okey, maksud kekuatan, maksud lagi sambung dia kata, dan selain tu, maksudnya wa ay yakhruju an qabdatil imam, hendaklah mereka ni keluar daripada kekuasaan atau apa kuasa pemerintah. Kuasa pemerintah ai sultanihi, penguasaan pemerintah, bimfiradihim bibaldatin aw qaryatin, dengan bersendiriannya mereka, terasingnya mereka dengan satu negeri, aw qaryah atau qaryah, walahum ra'isun yuta'u fihim, dan mereka ada pemimpin yang mereka ditaati padanya. Ada pemimpin pula. Dia bukan just grup suka hati, tak, ada ketua dia. Ni kita kata bentuk tu memang kita ada macam cult ataupun kan, benda macam tu maksud dia. Dia bukan hanya setakat mereka berkumpul, mereka tak nak taat pemerintah, itu bukan, itu tak dikirakan. Dia mesti ada ketua. Mereka ada tempat dan mereka ada ketua. Okey, dan mereka keluar daripada tempat pemerintah. Bahkan contoh macam kita kata dekat tempat tertentu, pulau tertentu ke dia jaga. Kerana kata di dalam bandar tak dikira macam tu. Dikira kalau anda kata sekiranya mereka dalam keadaan macam tu, dalam bentuk yang terasing daripada kerajaan yang berada. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna lahum ta'wilun sa'ir, dan bahawa hendaklah ada bagi mereka ni satu pentakwilan yang kita panggil apa, logik ataupun yang kita kata terpakai. Mana takwil yang ada terpakai. Tapi namun begitu maksud dia salah, tapi kita tak kata betul. Cuma ada pentakwilan ditimbul di situ. Takwilan yang berdasar Quran atau hadis. Maksud dia apa? Ai syubhatun muhtamalah. Ada syubhah yang ada kesamaran yang ada kebarangkalian di situ. Min kitabin aw sunnah, daripada kitab atau sunnah. Yujizuna bi sababiha, yang mereka halalkan atau bolehkan dengan sebabnya al-khuruj 'ala al-imamil haq, keluar daripada imam yang benar. Mereka ada gunakan dalil tadi untuk keluar daripada ketaatan pemimpin yang benar. Contoh macam kes ni lah, macam kisah yang berlaku pada zaman Abu Bakar, bila mana orang-orang yang tak nak bayar zakat. Kan alasan dia apa? Kan dia baca Al-Quran. Dia bukan datang-datang tak nak bayar, kami kufur, tak percaya pada Rasulullah, tak. Dia kata apa? Dia kata Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. So dia baca ayat sampai habis, dia kata ambillah daripada harta mereka, ini sedekah yang engkau akan bersihkan mereka dan sucikan mereka dengan sedekah tadi, wa shalli alaihim, dan doa ke atas mereka. So dia kata pada Abu Bakar, Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi doa ke atas kami, dan Allah Ta'ala kata inna salataka sakanun lahum. Sekarang ni soalan ditanya pada Bakar, doa engkau untuk kami ketenangan ke tidak? Kalau ketenangan, saya kami kena bagi pada kamu, dia kata. Dia gunakan ni, dipanggil takwil. Salah, tapi dia reasonable dengan benda tadi. Ada benda yang kita kata sandaran. Bukan datang saya tak nak semayang. Kenapa? Dia main mengarut ke? Tak ada. Dia ada reason kat situ. Okay? Jadi dia kata apa? Dia kata mana al-haq, manul haqqi al-mutawajjiha alaihim, atau mereka gunakan untuk dengan alasan tadi untuk menolak kebenaran yang ditujukan kepada mereka. Ini kebenaran tuju kepada mereka, mereka tolak dengan cara hujah tadi. Wa man kharaja min ghairi ta'wil kana mu'anidan wa lam yakun baghiyan. Barang siapa yang keluar menentang tanpa sebarang pentakwilan, kana mu'anidan, dia ni dikira berdegil, wa lam yakun baghiyan, dia tak dikira pelampau. Terpelampau ni ada syarat yang kita akan ceritakan lepas ni, macam mana nak perangi mereka, apa keadaan yang berlaku. Katakwil, dan ni takwil dimaksudkan katakwili ba'di man kharaju ala Ali, seperti pentakwilan yang dibuat oleh sebahagian yang keluar daripada ke atas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia keluar tak nak taat pada Ali, bi annahu ya'rifu qatalatu Uthman, qatalatu Uthman, ya'rifu bi annahu ya'rifu qatalata Uthman, dengan sebab bahawa kononnya Ali tahu pembunuh Uthman. Walam yaqtassa
walam yaqtasab wala yaqtasu minhu. Mana tapi ahli tidak qisas orang-orang berkenaan. Wa hadza kufrun. Ini kufur. Li'annahu ta'tilun lil hukmi bima anzalallahu azza wa jalla. Mana maksud dia ini adalah macam mengabaikan hukum yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala firman Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang yang kafir. Tapi kumpulan Khawarij yang bercakap macam ni, sebenarnya mereka lah orang yang bunuh Osman. Faham tak? Yang bunuh Osman dia orang. Tapi lepas tu bila Ali berdamai dengan Muawiyah, berdamai kan, amul jamaah bersatu daripada tahun Hasan bersatu. Tapi mana bila berlaku perdamaian di antara Ali dengan para sahabat lain, diorang kata Ali kafir, tak berhukum dengan hukuman Allah. Tapi diorang lah sebenarnya yang bunuh Osman. Ni permainan mereka sebenarnya. Tapi dekat situ yang takwil tadi tu, kita kata takwil dia macam kenalah, pasal tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tak kira siapa saja. Macam kalau dia kata, macam kita kata potong tangan, siapa mencuri potong tangan. Tak kira sama ada benda itu berlaku pada keluarga Rasulullah ke pada keluarga siapa sekalipun. Hatta Nabi sendiri kata, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Macam tu juga boleh berlaku pada yang lain. Apa salah tak berlaku? Pasal kalau anda kata ayat Quran tadi, dia bukan mengasingkan keluarga Nabi tak kena, keluarga kita kena. Betul tak? So dia kalau aqimus solah, semua orang kena solat. Mana ada orang yang tak solat ni hanya khas kepada orang tentu saja. Atau zakat macam tu juga, tak kira keluarga Nabi kan, semua kena zakat. Sebenarnya bukan ni datang dengan bentuk yang kita bayangkan tadi. Okey. Jadi dia kata benda ni sebagai asal. Mana maksudnya dia kata Ali telah keluar kufur sebab ayat ni tadi. So takwil ini menyebabkan mereka ni dikatakan sebagai apa? Kata-kata mereka ni macam ada, maksud dia kebarangkalian di situ yang tak salah, tapi diorang salah faham dalil. Itu je. Dia bukan salah faham tak faham Quran. Tak nak Quran, bukan tak nak Quran. Dia nak Quran, tapi dia tafsirkan Quran dia itu dengan takwilan yang salah, penjelasan yang salah. Okey. Ataupun wa ta'wil mani zakah, ataupun seperti pentakwilan golongan yang menentang untuk enggan untuk bayar zakat li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu bi annahum la yadfa'una zakata illa liman. Kalau siapa ada buku tu tambah alif hamzah dia ada alif lam hamzah tu. Illa liman, kerana mereka tidak akan bayar zakat kepada zakat kecuali liman kana du'a'uhu rahmatan lahum, melainkan kepada siapa-siapa yang doa dia adalah rahmat untuk mereka. Wa huwa, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah kan? Logik dia betul lah. Nabi punya doa lah betul datang dalam tu. Seorang lain tidak. So tak nak bayar zakat pada orang lain. So salah ke? Macam betul kan? Macam betul lah. Dia macam betul tu masalah dia. Dekat sini kita kata diorang ni adalah pelampau. Okey? Bi'annahum, okey, dia kata li'anna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah Ta'ala firman, dalam surah Taubah 103, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah hai Muhammad daripada harta mereka sedekah yang tutahhiruhum, kau sucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan kau bersihkan mereka dengannya. Sucikan dan bersihkan mereka dengan zakat tadi. Wa salli alaihim, dan doakanlah ke atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, so ini doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. So itu menjadi asal. Ya. Ustaz, macam tafsir Quran kan? Ada yang ambil tafsir lain tu macam mana Ustaz? Tafsir ni maksud dia? Contoh macam okey, jangan meninggalkan jihad. Ayat Al-Baqarah 1, jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Ya, saya. So dia orang tafsirkan, okey, this one is for, let's say for rokok lah. Badan ayat tu is specifically jangan tinggalkan jihad. So macam mana tu? Sama, tak salah. Macam itu, macam ayat surah Al-Baqarah yang datang berkenaan dengan tajuk wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat sebut mengatakan dan infakkanlah, belanjakanlah harta kamu di jalan Allah Taala, dan jangan kamu campak diri kamu kebinasaan. Kan? Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kamu, berbuat kebaikanlah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang buat kebaikan. Memang telah berlaku salah tafsir atau salah faham benda ni. Kalau kita bahkan kita baca dalam hadis yang sahih, datang bila Abu Ayyub Al-Ansari, beliau bila pergi ke penaklukan Constantinople,
Jadi bila dalam Istanbul ketika penaklukan tu nak dibuat, salah seorang di kalangan muhajirin ketika tu rempuh musuh seorang-seorang. So kemudian dia rempuh, dia mati depan orang ramai. So ada di kalangan orang-orang yang dekat situ bercakap, laqad alqa biyadihi ila tahlukah. Dia ni telah campakkan dengan tangan dia sendiri dirinya ke dalam kebinasaan. So Abu Ayyub Al-Ansari dengar kata-kata diorang. Abu Ayyub berkata, dia kata, kamu mentakwilkan, kamu memahami ayat ini macam ni. Dia kata, ayat ini turun pada kami, golongan Ansar. Diterangkan balik, dia kata, kerana apa? Kami dahulu bila mana Islam telah menang, telah banyak pembantu dan sebagainya. So para sahabat Nabi SAW ketika tu, yang Ansar telah berkata, minta supaya golongan Ansar ni kata apa? Kalaulah diorang dulu kan keluar, korbankan harta, nyawa dan sebagainya, sampai kadang-kadang kebun mereka tak jaga, anak mereka terbiar dan sebagainya. Jadi lepas daripada satu tempoh, Islam ramai orang masuk Islam. Jadi orang kata macam sekarang ni rasanya masa kita berehat pula. Kita bagilah pada orang yang baru masuk Islam pula buat kerja. Biar kita pula rehat. Kalau kita lama dah tinggal harta kita tak jaga, kebun tak berjaga, kan, anak tak terjaga, dia kata. Jadi kita pula. Jadi bila dia cakap itu, dorang ambil tindakan untuk kononnya tidak mahu lagi tidak mahu keluar berjihad dan nak duduk diam-diam. Maka di situ datangnya hadis ayat Quran tu datang, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum la tahluka. Jadi bila datang penjelasan macam tu daripada para sahabat Nabi SAW, penggunaan istilah datangnya Quran tadi dengan umum lafaz, bukan khusus sabab tu. Khusus sabab tak dikira. Pengambil kiraan dengan umum lafaz, bukan khusus sebab, tak dipakai di situ sebenarnya. Pasal bila ada penjelasan daripada para sahabat Nabi SAW, dalam tafsir, bila ada para sahabat Nabi SAW datang menjelaskan, pasal kita tafsirkan Quran ni, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in, Quran dengan bahasa Arab. So jadi bila bahasa nombor 5, mana pengertian linguistik ayat tadi, tak dipakai automatik. Dipakai dahulu tengok apa yang Allah Ta'ala terang, Nabi terangkan, para sahabat terangkan mereka belajar dengan Nabi, ataupun yang para sahabat ajar pada para tabi'in. So mereka belajar Quran dengan Rasulullah SAW, Rasulullah terangkan meaning dia. So meaning mereka didepankan daripada meaning orang lain. Bahkan konteks ayat tu datang, bukan ayat tu terbincangkan berkenaan dengan tajuk apa? Jihad, tentang perang. Tak timbul tajuk berkenaan ni. Tapi ada ayat lain. Beliau tak nyatakan wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu, innallaha kana bikum rahimah, Allah Ta'ala kepada kamu Maha Penyayang. Maksudnya kena baca ayat tersebut. Tahu benda tu berbahaya, jangan hisap. Contohnya itulah kan. Pakai ayat lain pula. Memang kita kata benda-benda, dan bahkan kalau dia kata rokok, memang rokok contohnya tidak masuk dunia Islam melainkan setelah 1000 hijrah. After 1000 hijrah, kita kata 990 tahun lah lepas Rasulullah wafat, barulah masuknya tembakau ke dunia Islam. Tapi bila tembakau masuk dahulu, hukum dia asal tak ada lah. Setelah mana itu, bahkan ada sebagian para ulama dahulu menyokong hukum rokok ni. So dia kata memudahkan buang air lah, apa lagi, mengeringkan kahak lah, ini macam-macam keluar faedah-faedah. Tapi itu ketika mana mereka tak jumpa, tak tahu lagi baik buruk dia. So lepas kita kata dah dipastikan apa yang berlaku. So barang-barang yang baru dalam dunia Islam ni, yang baru tak ada dalam Rasulullah SAW dahulu, diukur dengan kait dengan 5 perkara. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah atau keturunan. So 5 benda ni akan digunakan sebagai asas untuk mengukur barang itu halal atau haram. Agama, nyawa, akal, harta, maruah atau keturunan. Mana din, nafs, akal, mal, dan juga ni maruah ataupun nasal, keturunan. Yang kelima ni maruah keturunan. So 5 ni tadi akan diukur barang-barang baru tadi. So every time the effect kepada salah satu ataupun 2 ataupun 3 daripada benda berkenaan, maka dia akan dihentikan. Automatik dia akan dihentikan walaupun tidak ada dalil asal. Pasal akan diukur dia pada apa? Masalah agama. Adakah dia merosakkan agama? Adakah dia merosakkan akal? Adakah merosakkan nyawa? Adakah dia merosakkan harta? Adakah dia merosakkan maruah atau keturunan? So dia balik ke situ dan dia akan start lah, jatuh lah. Hukum akan jatuh lah, daun ketum ke yang kita nak ukur kan. Dan kita ukur barang-barang tadi dengan benda tersebut. Nak ukur barang tadi, ukur dengan benda tersebut. Dia akan datang lah. Di mana duduknya,
halal atau haram tadi. So konsep berkenaan dengan macam penggunaan tafsir Al-Quran pada luar daripada konteks ni pun tak boleh lah. Pasal kalau dia kata datang daripada Nabi penjelasan, atau Allah Ta'ala sendiri penjelasan, atau para sahabat, atau para tabi'in, empat ni tadi tak boleh kita alihkan ke tempat lain pasal mereka dah jelaskan. Itu beza dia. Sebab itu dia kata macam golongan ni kan. Yang dia kata memang betul ayat Quran mereka baca tu betul, tak ada salah. Macam dia kata tak nak bayar zakat kepada Abu Bakar sebab doa Abu Bakar untuk mereka bukannya rahmat, bukan ketenangan. So dia kata kata-kata mereka macam betul. Tapi masalah sekarang ni, benda tu bukan konteks masalah betul atau salah. Tapi masalah sekarang ni legit ke tidak. Pasal apa? Pada itu tak dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka faham bahawa zakat tu diberikan daripada orang kaya kepada miskin. Tak kira Nabi hidup ke atau Nabi mati, tetap berjalan agama tadi. Agama tak terhenti dengan matinya Nabi. Agama terus berjalan, bergerak. Tanpa Nabi pun tetap berjalan. Mana Nabi dah tak ada pun agama terus berjalan. Orang tetap kena solat, tetap kena puasa. Bukan kerana Nabi ada pun kita puasa. Mana boleh. Faham tak? So konteks kalau dia kata start zakat ditinggalkan, lepas tu nanti tinggal pula puasa, tinggal pula zakat, zakat tinggal dah, haji tinggal sekian. Last sekali tinggal nama je lah. Nama bertukar dah. Ni zaman kita nama pun dah buang. Benda lah Aira lah, apa benda lah, kan nama-nama tak tahu datang mana. Nama elok-elok, kalau baik nama Kuntum ke, Kenanga ke, Kemboja ke, kan? Yang letakkan nama apa, nama pelik-pelik kan. Apa benda tak, nama pelik-pelik nama sekarang ni. Aisyah apa benda tak, apa benda tak, nama pelik-pelik zaman sekarang ni. Buka-buka internet kan. Okey. Jadi sedekah yang dimasukkan ayat tersebut adalah hiya zakah wa ghairuha, dan selain zakah. Tutahhiruhum, menyucikan mereka, tunazzifuhum, membersihkan mereka, wa tunaqqihim, dan menyucikan mereka, min athari dzunub, kesan-kesan dosa, wa tuzakkihim, dan bersihkan mereka itu tuzidu amwalihim, tuzidu amwalahum bi barakatan wa namma, menambah harta mereka dengan keberkatan dan juga kembang. Harta dia makin banyak. Wa tasta'malu tazkiyah bi ma'nal mubalaghah fit tathhir, dan digunakan juga perkataan tazkiyah tadi untuk pelampauan dalam penyucian. Melampau lagi, membersihkan, menyucikan pula. Bersih dan bersih, sucikan pula. Salli alaihim, i'tif alaihim bid-du'a, mana lembutlah ke atas mereka dengan berdoa. Sakanun lahum, rahmat. Sakan, ketenangan, rahmat. Rahmatun taskunu biha nufusuhum wa tatma'innu qulubuhum, yang akan tenang dengannya jiwa mereka, dan menjadi tenang dengannya hati mereka. Dengan sebab itu kita kata itu takwil yang mempunyai pengertian. Okey? Assalam. Fa idza fuqida syartun min syurutis salasati, dan apabila tidak ditemui, hilang dia 3 syarat. Syarat pertama untuk orang tu pelampau ni, pelampau tadi mesti ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan tak dikira. Kedua, dia mesti keluar daripada kawalan imam. Maksudnya imam tak ada kekuasaan, negeri lain ke, dia duduk dua di kawasan tempat imam tu menjaga. Ketiga, dia apa? Dia mempunyai takwilan yang sa'ir, takwilan yang munasabah. Munasabah dengan ayat Quran atau hadis Nabi. Takwil yang munasabah dia panggil. Munasabah tapi tak betul. Munasabah aja. Kan? Munasabah tapi tak betul. Munasabah dari segi logik macam logik. Macam jadi kes lah, macam perempuan yang jadi nabi kan. Perempuan dia mengaku jadi nabi. Dia kata, bila orang kata dengan dia kata, kau nabi tak nabi lepas nabi. Dia kata betul, Nabi kata la nabi ya ba'di, tiada nabi selepasku. Nabi tak kata la nabi ya ta ba'di, tiada nabi perempuan selepasku. Nabi kata tak ada nabi lelaki. Kan nabiyun, nabi tak ada nabiyah. Kan? Talibun talibah kan. Dia tambah ya tamar butah belakang tu. So dia kata apa? Nabi kata tak ada nabi, Nabi kata tak, betul, Nabi telah sabda tidak ada nabi sesudahku, la nabi ya ba'di. Tapi Nabi gunakan perkataan zakar. So aku nabiyah. So faham tak? Sampaikan pemimpin macam pergilah kau. Dia malah kan. Pasal apa? Nak ni pasal ada mesti ada takwilan yang nyata yang digunakan tadi. Kan benda tadi yang sa'ir, yang munasabah. Tapi tak mestinya betul. Munasabah maksud dia. Yang kena, yang ada berdalilkan Al-Quran atau hadis Nabi. Macam kumpulan Khawarij bila dia perangi Osman. Dia orang ada orang gunakan fahaman bahawa tak apa. Sebab Osman tak melaksanakan hukum Allah Ta'ala.
Lepas tu perang pula dengan para sahabat lain. Sebab para sahabat tak berhukum-hukum Allah Ta'ala, semua para sahabat kafir. Faham tak? So konsep dia macam orang Khawarij bila dia kata orang kafir kan, siapa buat dosa besar kafir. Alasan dia, ni perintah Allah, ni perintah nafsu. Bila orang tu ikut perintah nafsu, dia tinggal perintah Allah Ta'ala, dia menduakan Allah Ta'ala. So adalah syirik, maka dia, faham tak? Faham tak logik dia? Logik dia macam, logik juga tu. Masalahnya tak boleh. Dalam Islam tak hilang Islam tadi tu seorang tu dengan hanya dosa besar. Kecuali syirik kan, kita kata syirik. Masalah tapi syirik tadi tak sama dengan dosa besar yang lain. Syirik tu keluar agama terus. Tapi kalau dosa besar yang lain, contoh orang tu berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya, kan kita kata dia dosa besar tapi tak keluarkan daripada agama. Bahkan atas dia kena bertaubat. Bertaubat, kembali minta ampun Allah Ta'ala. Bukan yang perlu kepada dia untuk apa, untuk kembali jadi apa, buat aktiviti supaya jadi sebagai apa, kena mandi taubat dulu, terjun sungai ke, tak payah. Faham tak? Dia ada konsep dia. Kalau dia kata orang tu telah menyekutukan Allah Ta'ala ataupun murtad, dia kena mengucap balik. Wajib dia mengucap semula. Adapun orang yang buat dosa besar, tak diwajibkan mengucap semula. Faham tak? Dia ada beza kat situ. Ada perbezaan ni sikit. So dosa besar tidak menjadikan orang tu kafir. Dosa besar akan dihukum, tapi tak mengeluarkan orang tu daripada lingkungan iman. Kita keluarkan daripada iman, tidak. Pasal orang tu berdosa, tapi kalau di hari akhirat, kalau ada kata tauhid dia masih ada, Allah Ta'ala akan hukum di kadar dosa dia saja. Lepas tu Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga balik, jika Allah Ta'ala inginkan. Jika tidak, terkekal kat Islam ulama, terpulang kepada Allah Ta'ala. Terpulang dia kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham okey. Dan dia kata apa? Wa inna ma yu'akhaduna bi amalihim wa ma tarattaba 'alaiha. Okey? Dan hanyalah akan dihukum mereka ni dengan perbuatan-perbuatan mereka kalau orang tu tak cukup syarat tadi. Tidak ada kekuatan, tidak ada terkeluar daripada kawasan-kawalan imam pemerintah, tak ada kawasan pemerintah, dan tidak juga mereka ada takwilan yang nyata. Maka mereka ni kalau tak cukup, tidak wajib untuk perangi mereka. Walam yajib qitaluhum. Tak wajib diperangi. Wa inna ma yu'akhaduna bi amalihim, tapi mereka akan dihukum atau diambil kira berkenaan dengan amalan-amalan mereka. Macam orang tu buat tempat arak ke, macam di Saudi Arabia ada orang buat rancangan Ra'at Aini. Dia tunjukkanlah macam mana kisah di Saudi Arabia ada orang manusia biasa, manusia Muslim buat arak. Pakai tong biru tu, tong tu buat arak. Buat arak betul dalam rumah dia ada tempat untuk panggil penapaian, penampaian kan, untuk peram arak tu dibuat dalam rumah dia. Dengan semua sekali, dengan piping dan sebagainya. Gila lah. Dia buat bentuk tu dalam rumah. So bila pihak berkuasa datang, pecahkan je lah. Pecahkan, tumpahkan dan sebagainya. Tunjuk nampak macam mana dia buat dalam rumah tadi. Penuh dengan tong biru tu kan. Tong chemical tu dia orang buat dan susun kan, macam ni macam ni dalam satu bilik tu dia susun, kemudian buat arak. Jadi kumpulan macam ni tak ada peperangan, just kita ambil kira ke atas dia berdasar pada amalan mereka. Kalau dia berzina, atas amalan zina dia. Itu macam apa yang dekat saya ingat dengar cerita syurga Bali dekat ni, dekat Indonesia ada cerita malaikat Jibril. Ada orang tu mengaku dia malaikat. Mana manusia macam kita mengaku menjadi malaikat. So apa jadi? Tindakan kerajaan take over ya tempat tu. Tak perlu perangan dan sebagainya. Tangkap je. Kalau anda kata mereka mula ada tunjuk kekuatan, ada timbul tajuk lain. Jika tidak, tangkap je. Digunakan upacara tangkap je. Tak timbul tajuk. Macam dalam masalah Bughah ni tadi, dia perang, memang perang betul. Exactly macam perang orang kafir. Cuma ada beza sikit nanti kita terangkan. Okey? Ya akhaduna bi amalihim bi ma tarattaba 'alaiha, dan juga kesan daripada amalan dia. Wala yu'amaluna mu'amalatal bughah, takkan dilaksanakan pada mereka ni muamalah seperti mana muamalah pada golongan bughah pelampau. Wa yushtaratu aidan li jawazi qitalihim, dan disyaratkan juga untuk pembolehan peperangan terhadap mereka ni an yursilu ilaihim al-imamul haqqu rajulan aminan fatana, agar diutus pada mereka ni golongan pelampau ni oleh pemerintah yang benar, seorang lelaki yang dipercayai, fatana yang bijak. Yang kerja lelaki ni tadi yansahuhum, menasihatkan mereka, wa yad'uhum ila ta'ah, ajak mereka balik, seru mereka balik supaya taat. Wa yakshifu lahum syubhatihim, dan singkap pada mereka balik kesamaran. Mereka ada kesamaran, jawab balik kesamaran tadi. In
in abdu syubhatan, kalau mereka menunjukkan sebarang perkara kesamaran. Wa yas'aluhum amma yakrahuna min imam ahli al-adl, dan dia tanya orang yang datang, wakil pemerintah tadi akan tanya pada orang ramai yang jadi bawah ni tadi, tanya mereka berkenaan apa yang mereka tak suka daripada imam orang-orang yang adil, yang ahli keadilan. Wa yuhadziruhum min akibati israrihim alal baghi, dan orang yang dihantar oleh imam tadi kenalah peringatkan, beri amaran pada golongan tersebut daripada kesan mereka atau akibat daripada kedegilan orang-orang mereka ni ke atas untuk berterusan ini melampau ataupun menentang. Merontak lah. Okey. Wa yunziruhum bil qital, dan beri amaran pada mereka dengan peperangan. In asarru ala ma hum alaihi, jika mereka berdegil di atas apa yang mereka berada padanya. Dia akan cakap macam tu. Dia datang nasihatkan. Memang ini yang dibuat. Bahkan zaman Ali dahulu, Ali utuskan sebelum nak serang golongan Khawarij, Ali hantar dulu untuk berdialog dengan golongan Khawarij ni, dihantar Ibn Abbas. Hantar Ibn Abbas bercakap nasihat, 50,000 patah balik. Bukan sekecil 50,000 patah balik, taubat. Patah balik daripada perbuatan jadi Khawarij. Mana dengan nasihat? Mana hantar nasihat dulu. Macam kalau dia kata orang macam kes yang tadi, macam syurga Bali dan sebagainya, tak payah hantar nasihat, tangkap je terus. Ini kumpulan ni lain pasal dia ada kekuatan. So hantar nasihat pasal elakkan pertempuran direct. Pertempuran tadi bukan benda yang utama. Nasihatkan mereka, ajak mereka jika mereka nak patuh. Okey. Wal aslu fi hada, dan asal pada perkara ini yang kita nasihatkan dia, damai minta mereka patah balik dan sebagainya, gunakan diplomasi dahulu. Annallahu amara bil islah qabla al-qital, bahawa Allah Taala perintahkan untuk pengelokkan dahulu, buat pembaikan qabla al-qital, sebelum peperangan. Idh qala, bila Allah Taala firmankan, fa aslihu bainahuma, perdamaikan di antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilu, maka jika melampau salah satu dua kumpulan tadi kepada yang satu lagi, maka perangilah. Mana mula-mula nasihat, perelokkanlah, baikilah. Baiki dulu, barulah kalau tak nak dengar, barulah perang. Okey. Hadza, ini kata hadza ma fa'alahu Ali, ini dibuat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haitsu ba'atha Ibn Abbas, bila mana dia mengutuskan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ilal khawarij, kepada golongan Khawarij. Fanadharahum, lalu Ibn Abbas berbahas dengan golongan Khawarij. Faraja'a minhum 4,000, 4,000 faraja'a minhum, bukan ramai sangat. Yang ramai pengikut Ali. Ali pengikut puluhan ribu. Khawarij kecil je. Jadi daripada ramai-ramai dia yang Khawarij tu, 4,000 patah balik. Faraja'a minhum 4,000, maka patah balik di kalangan Khawarij ni 4,000 orang. Betul kan balik. Padam balik. Betul kan? Okey, pasal yang kumpulan Ali yang banyak, yang Hasan bin Ali bin Abi Talib ketika dia letakkan jawatan serah pada Muawiyah, dia ada 40,000 orang pengikut belakang dia. Jadi ini silap calculation. Okey. Yang ni, jadi yang 4,000 orang 4,000 orang daripada golongan Khawarij patah balik. Mereka dipatah balik daripada pasal Ibn Abbas duduk dengan mereka berhujah, berdebat, sampailah mereka patah balik 4,000 orang. Lepas tu faqatalahum radhiyallahu anhu, lalu lepas tu wasarul baqun, dan berdegil yang baki lain yang berdegil, maka telah memerangi mereka. Ali radhiyallahu anhu telah perangi mereka. Itu cara dia. Maksud dia pergi dialog sekian, mana tak tahu juga baru perang. Dia beza dengan kumpulan contoh macam orang buat kilang arak, pergi nasihat tak ada, kerajaan pergi pecah je. Dia tadi macam, kenapa tak tanya dulu? Kenapa tak tanya dulu kami simpan pistol ke tidak? Macam orang kata macam kes macam kongsi gelap. Ada saya ingat dia cerita ini kelakar. Pihak-pihak golongan macam kumpulan peguam lah, golongan ekonomi pembangkang lah, peguam pembangkang. Peguam ni dia suka pun tau. Dia kata contoh macam, kenapa polis tembak? Kenapa tak diplomasi dulu? Gila apa? Kan penjenayah, macam dekat Duk sekali tu jadi kes. Kan dia kejar sampai kat Duk, sampai tutup jalan kan. So dia kata kenapa polis tembak? Bodohnya, la ilaha syarikalah. Dia orang sibuk kononnya dengan masalah hak asasi manusia. Dia lupa sebenarnya hak asasi orang yang tak buat jenayah. Yang penjenayah tadi dia sibuk nak pertahankan apa penjenayah tu punya hak. Penjenayah punya hak supaya jangan ditembak. Kau dah angkat senapan kat polis, kau jangan tembak saya. Waktu macam tu, mana boleh?
Jadi kes juga waktu dekat Penang kat mana, yang dia tembak kat rumah tu, yang diorang tembak balik, diorang tembak polis tembak balik, mati. Lepas tu kemudian datang peguam yang jenis pelik ni, apa pasal tembak. Saya tak faham kenapa. Ini bukan ahli burah, itu penjenayah. Ahli burah ni dia bukan macam tu. Pasal dia ada 3 syarat tadi. Faham 3 syarat tadi. Barulah timbul tajuk masalah diplomasi, tanya, nasihat dan sebagainya sebelum serang. Adapun kalau dia kata sekiranya contohnya adalah penjenayah, kuasa kongsi gelap dan sebagainya, dah pergi tanya dulu. Tanya, awak kongsi gelap ke tidak? Awak boleh tak jadi baik? Kenapa tak jadi baik? Kita counselling. Gila ke apa? Kalau macam tu habis lah. Apa hak orang yang tak boleh buat jenayah? Faham tak? Orang yang tak buat jenayah ni ada hak lebih besar berbanding penjenayah. Yang cuma kat Amerika Syarikat pelik sikit lah. Penjenayah ada hak lagi besar daripada orang yang buat jenayah. Kan penjenayah tu lagi, orang yang kena jenayah tadi kurang hak. Kalau yang macam tentera suluk ke Sabah tu, Suluk Sabah tadi, Suluk Sabah tadi dia ada satu masalah. Pasal dia menceroboh. Dia bukan masalah dia ni, dia menceroboh. Dia bukan rakyat Malaysia. Problem dekat situ. Kalau dia rakyat Malaysia, dia tajuk lain. Baru timbul tajuk jadi macam kes yang diorang tajuk cerita yang inverted comma maunah tu. Ada inverted comma maunah kan. Kalau dia kata yang kes tadi, dia masuk menceroboh, tajuk lain. Terus perang lah. Tadi bertajuk berkenaan masalah sekian. Pasal memang dia masuk dengan kekuatan untuk menceroboh sebuah negara. Dan kita kata benda tak timbul tajuk. Dia kata, tapi negara kita bukan Islam. Tak kira lah masalah negara kita apa benda sekalipun. Masalah mempertahankan hak, harta, nyawa dan sebagainya dalam sempadan. Memang kita ada kehormatan kat situ. Tak timbul tajuk kita kata bahawa asal dia. Pasal Nabi ketika zaman jahiliah dahulu, orang-orang musyrikin Mekah punya kehormatan contohnya. Dia musyrik. Tapi perjanjian dengan mereka Nabi jaga tak? Jaga. Tahun perjanjian, sempadan, jangan perangi, jangan sekian, Nabi jaga bab tu. Walaupun mereka bukan Islam. So macam tu kan masalah kalau kita kata kerajaan tak berhukumkan hukum Islam sekalipun. Tapi masalah apa? Sempadan, kedaulatan negara, undang-undang, jagalah. Kalau semua orang buat kepala macam tak ada hukum Islam, aku nak langgar semua. Matilah macam tu. Terfilat langgar. Lepas tu polis tahan, kenapa ni? Bukan hukum Islam pun. Lepas tu nanti orang ambil anak kita buat lari. Pasal ni bukan negara Islam pun. Dia cakap apa? Betul tak? And so on, akan jadi masalah lah. Mana sentiasa orang akan jadikan alasan bukan negara Islam dan boleh buat apa suka. Mana ada dalam Islam macam tu? No such thing. Kecuaian kerajaan tak laksanakan hukum Islam, itu dia akan jawab dengan Allah Ta'ala. Tapi anda sebagai seorang Muslim tetap ada tanggungan ke atas diri anda yang Allah Ta'ala wajibkan anda kena buat. Antaranya bab tadi. Kan harta anda, harta orang tetap terjaga walaupun anda tidak ada negara. Faham tak? Anda tak ada negara sekalipun, negara tak ada, tapi harta anda lah. Harta orang. Dia bukan jadi macam-macam masyarakat barat dia ada satu, dia tak satu istilah. Dia konon satu masa nanti semua hari ada undang-undang kecuali satu hari boleh buat apa suka. Apa dah? Ada filem kan dia buat? Anarki something yang sebelum tu. The Purge kan. Dia buat The Purge. Jadi boleh buat apa suka. Mana ada? Kan tak ada negara kita Islam tadi dalam ketika kehidupan kita bernegara atau tak bernegara. Anda seorang Muslim, tak kira anda berada di mana. Hatta kalau dia berjiran kutub, dia burung kutub pun anda masih kena jaga hak dia, tahu tak? Faham tak? Maksudnya anda tak ada negara sekalipun, Islam anda tetap Muslim. Syurga neraka anda tetap malaikat salin. Tak ada macam, tak ada negara, tak salin. Mana ada? Salinan amal kita tetap berjalan walaupun negara tak ada. So kalau dah negara ada dalam bentuk yang tak betul sekalipun, tak tepat sekalipun, tetap kita kata berjalan. Hatta macam yang suluk tadi kan, dia terjah. Maka pertahankan diri, pertahankan nyawa, berjalan. Yang zaman kita sekarang ni, macam orang nampak beg tangan kita. So soalan, kata kita pertahankan sampai kita mati, kita sekian sebagainya kan. Soalan, apa kedudukan kita? Tetap macam hadis Nabi SAW. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang siapa mati mempertahankan nyawa dia atau duna malihi, berarti mempertahankan harta dia, mati syahid. Walaupun tak ada negara. Even tu tak ada negara, tetap berjalan. Jangan salah faham bahawa kena ada negara dahulu baru berjalan. Negara tadi untuk pelaksanaan hukum dan pelaksanaan jihad. Tapi kalau tak ada negara, yang lain-lain berjalan. Macam bulan Ramadan, nampak 6 bulan, tetap puasa. Macam kita, kenapa tak puasa? Penyimpan buah besar tak ada. Contoh macam duduk kat Malaysia lama ada kan. Saya penyimpan buah besar, raja-raja, dengan ini mensyariatkan bahawa tarikh sampai dia kecil sampai sekarang dengar. Meninggal yang tu ganti baru dah. Pergi kat London tak ada. Tunggu maghrib. Dah jam 8 ni.
Asal tak ada keluar. Mana ada alasan macam tu. Even tu tak ada negara, you actually kena fasting juga. Faham tak? Zakat kena bayar. So duduk kat London, tak ada kerajaan nak bayar zakat, tak bayar zakat, tetap salah. Faham tak? So konsep, the same konsep kita pakai dalam masalah tadi. Jadi kalau anda kata macam kalau anda kata golongan tadi tu, golongan kecilan macam tu, macam tadi kan, tidak, syarat kita tiga. Ada kekuatan di luar daripada jangkauan pemerintah, dan ada takwilan yang munasabah, something daripada Quran dan hadis. Bukan berdasar pada yang dia fikir, aku rasa aku punya, tak, bukan. Takwilan Quran dan hadis Nabi. Kalau fikirkan bahawa dulu atau nenek saya punya ini, tanah ni atau nenek saya punya ni dulu. Lepas tu Pak Zada saya jual. Dululah. Tak boleh kita datang saya tak setuju sebenarnya. Tak ada dah, tak ada. Tak boleh kita nak gunakan benda sebagai alasan. Macam Yahudi lah kata, Dulu kami pernah tinggal sini juga. Dah tinggalkan lah. Tak boleh take over dengan sesuka hati macam tu. Faham tak? Yang konsep dia macam itulah. Kalau kita apply kan, pernah satu masa dulu tanah ini kita punya, tanah ni orang ni punya, tanah tu orang tu punya, semua sekali akan habis. Mana boleh satu masa dulu, kan? Satu masa dulu. Faham Baik. Itu yang kita sebut dalam Musnad Ahmad. Dalam perkara ni disebut dalam Musnad Ahmad 187 yang menerangkan berkenaan dengan macam mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diutuskan oleh Ali bin Abi Talib, dan dia telah berjaya untuk menarik 4,000 orang daripada Khawarij patah balik daripada kekal di atas kefahaman yang salah. Maksudnya dihantar dengan nasihat. Tapi ini tak digunakan. Jadi kita dah syarat tadi tiga tak ada, so tak pakai. Macam kongsi gelap tak masuk. Apa lagi? Rumah pelacuran tak masuk. Kedai judi tak masuk. Tak ada pergi sana nasihatkan dulu, tak ada. So kalau peguam datang kata nasihatkan dulu, memang dia masalah dari Islam masalah. Kan ni, nasihat ini bukan pada masalah orang melanggar peraturan. Ni ada kan 3 syarat tadi. 3 syarat tadi. So kena dialog dan sebagainya hanya kalau 3 syarat tadi cukup. Tak cukup 3 syarat tadi, maka tak digunakan kepada mereka, tak berjalan kat atas mereka ni peperangan ke atas hibab, penampau. Kita sambung. Dia kata wala yuqtalu asiruhum. Dan apa yang jadi? Yang takkan terjadi adalah, maksud dia ke atas orang ni, kalau kita perang dengan golongan kumpulan macam ni, tidak akan dibunuh tawanan mereka. Ini tawanan mereka takkan dibunuh. Ini tawanan mereka takkan dibunuh. Wala, dan tidak juga yugnamu ma'aluhum, dan takkan diambil jadi ghanimah. Tak akan jadi rampas, jadikan spoil harta mereka. Wala yuzaffafu ala jahirihim, dan takkan dibiarkanlah kepada golongan yang cedera di kalangan mereka. Tak dibiarkan mati macam tu. Maka akan dirawat dan juga disembuhkan. So itu dah 3 benda tadi yang tak akan berlaku. Kalau ada peperangan dengan orang kafir, kita akan boleh bunuh tawanan, boleh rampas harta, boleh biarkan yang cedera tadi tak ambil pun tak apa. Kalau nak ambil selamatkan, tak ada hal. Tapi kalau tak ambil pun tak salah. Itu ada benda yang kita kata ni. Baik, apa dia maksudkan? Dia kata mimma yakhtalafu bihi qitalul bugha ala qitalil kuffar, di antara perkara yang dipercanggahkan, yang berbeza dengannya, peperangan terhadap golongan pelampau ini berbanding daripada peperangan terhadap golongan kafir. Annahu idza ukhidha minhum asra, bahawa apabila diambil daripada kalangan mereka ni sebarang tawanan, ada diambil daripada tawanan, la yuqtalun, mereka takkan dibunuh. Kama annahum la yastadiqun bal yuhbasuna hatta yantahiya baghyuhum fayutlaqun. Maksudnya mereka takkan dibunuh, takkan disiksa, takkan bahkan dikurung mereka ni sehingga mereka berhenti dari perampauan mereka, lalu mereka akan dilepaskan. Kalau dia kata okeylah kami bertaubat, lepas, akan dilepaskan. Wa idza ukhidha minhum amwalun, dan kalau diambil ketika peperangan tu sebarang daripada mereka sebarang harta, atau lepas mereka kalah, kita dapat kumpul harta mereka. La tuqsamu kama tuqsamu al-ghanaima, takkan dibahagi-bahagikan harta rampasan mereka ni macam dibagi-bagikan harta rampasan perang.
Walaupun mereka, kita perang dengan dia, memang perang betul, memang bertempur, tapi tidak kita ambil harta dia, dan dihagih-hagihkan macam mana dihagihkan harta rampasan perang yang lain. Kalau kita perang dengan orang kafir, harta yang diperolehi tadi akan dibahagikan kepada 5. 1 untuk Allah dan Rasulnya, 1 untuk tentera yang berjalan kaki, 3 untuk tentera yang berkenderaan. Itu 1 untuk dia, 2 untuk binatang dia. Binatang lebih banyak dia tuan Iyalah, tanpa binatang tadi Tuhan tak berjalan. Jadi 2 kan. Memanglah manusia dengan binatang tadi, binatang tu banyak lagi. Kan kita makan nasi sepinggan, kuda makan nasi sepinggan kenyang ke? Dan itu sebab kenapa bagi banyak lagi mahal dia punya kos. So jadi bagi 5, 1 Allah dan Rasulnya, yang biasanya akan dia kat sini lain dibagi kepada keluarga Rasulullah SAW yang sini. Ya. Kemudian yang ini 1 lagi kepada tentera yang berjalan kaki, 3 pada tentera yang berkenderaan. 1 milik dia, 2 milik binatang dia. Itu akan dibahagi macam tu. Faham Adapun yang harta ini takkan dibahagikan macam tu. Bal tuhfazu, bahkan akan disimpan. Hatta idzan taha baghyuhum, hingga apabila berhenti saja, tamat saja mereka punya pelampauan, ruddat ilaihim, dikembalikan balik harta ni kepada mereka. Wonder lah ISIS dulu tembak orang Muslim ni, dia orang bunuh tawanan because dia orang dah nampak dia orang kafir. Mana dia masalah sikit, dia orang tu masalah sebenarnya. Pasal dia orang tak salah faham. Pasal dalam Islam kalau dia kata dia perang, katakan dia dah jadi khalifah, golongan yang dilawan tadi tu, contoh macam pelampauan golongan yang kita panggil apa, mujahidin daripada Syria. Golongan tu kalau ikutkan pelampau, diorang dah khalifah, orang tu pelampau, dia kena apply kisah ini. But instead they call them kafir. Oh, tak boleh. Itu salah dia. Itu yang dia buat mati. Itu dia jadi khawarij. Dia jadi khawarij, dia kafirkan orang lain. Dalam Islam kita tak boleh jadi macam tu. Orang tu berdosa, bersalah, tapi kita tak buat macam tu. Maka kalau kita perang bersama, contoh katakanlah Arkam dulu, dia ada tentera sebagainya kan, tentera Mahdi. Dan kalau kita perang dengan Arkam kan, Arkam punya ni, kalau dia angkat senjata, tembak. Tawanan, simpan. Takkan ni sekian. Bertukar perangai, bebaskan. Harta, ambil. Bertaubat, pulangkan balik. Ini kita kata Islam ni adil. Tak ada kita ambil jadi milik kita. Kita sekarang ni kalau nak kata tu disita kan. Dia disita, tak ada pulang balik kan. Kalau tak, di sini akan dipulang balik. Ditahan harta tadi sampai orang tu bertaubat dan sebagainya, boleh lepaskan balik semula, bagi jadi milik dia semula. Saya tahu dalam undang-undang sivil macam mana. Kalau harta disita, kes saya pernah bawa ni. Apa benda orang tu buat akan disita harta dia. Sekejap. Apa? Ada undang-undang baru ni satu benda. Disita harta dia, kemudian takkan ni. Harta semua akan disita. Macam ni. Macam di Amerika Syarikat contohnya. Okey, katakan di Malaysia saya tak pasti sama ke tidak. Kalau dia kata dekat Amerika Syarikat, kalau dia kata contoh macam orang tu kaya dia tertangkap sebagai pengedar dadah. Semua hartanya akan dirampas. Tapi macam dalam konteks ini dia penyenayah. Konsep dia betul lah, penyenayah bukan sama dengan buruh. Okey, pelampau. Pemberontak ni pasal golongan penyenayah. Pelampau tak semestinya penyenayah. Faham tak? Pasal dia mungkin dia dengan takwilan, dia tak pernah bunuh orang pun, dia kata masuklah kami tembak, tapi tak pernah tembak orang pun lagi. Ada pun macam penyенayah. Jadi penyenayah lah macam. Jadi kalau undang-undang yang ada di syarikat, kalau seorang tu kaya tertangkap buat jenayah, semua harta dia akan disita. Harta dia akan masuk pada reserve bank negara. Kita kat Malaysia saya pasti macam mana dibuat dalam konteks tadi. Macam Arkam, katakan dah bertaubat, dia pulang balik harta dia. Ataupun contoh macam pengedar dadah, confirm bukan rampas lah. Itu saya setuju kot, rampas terus, keluar-keluar biar tak ada duit pakai. Kalau tidak nanti kan dia simpanan pula. Gitu sebab kenapa di Amerika Syarikat banyak penyenayah, dia buka bank offshore, luar daripada negara. Dia tak nak bagi, kalau negara reserve tu akan ambil terus. Dapat tangkap sebagai penyenayah, akan diambil semua sekali harta dia, disita. Kalau dia kata tak ada, kalau dia kata dekat dalam negara, kalau luar negara dia payah sikit. Pasal memang konteks luar negara tadi izinkan kan, masuk dan tak benar kau boleh ambil duit tadi. Itu contohnya itulah. Jadi tengok dia penyenayah dia ambil harta dia. Tapi kalau dia kata pelampau tadi takkan dia ambil harta dia. Dia tahan, kalau dia bertaubat pulangkan. Dan dia kata apa? Wa idza wujida minhum jarihun la yuzaffafu an alaihi. Dan bila dia ditemui daripada mereka ni yang orang-orang yang
luka dan sebagainya, tak adalah dibiarkan, ditinggalkan macam tu saja. Ai la yutammamu qatlahu, tak ada disempurnakan pembunuhan. Bahkan bila itu bunuh terus. Mana cedera kan? Pasal bila bela, cedera, masa tenaga untuk hidup jaga orang berkenaan makan masa. So kerana kata orang tu kafir, kan, bunuh terus lagi baik daripada kita biarkan dia ni. Kerana dia kata orang-orang yang borah ni tadi tidak disempurnakan pembunuhan ke atas dia, maka dia akan ambil, dirawat dan sebagainya. Wa idza walla ahaduhum hariban fala yuttaba. Kalau ada di kalangan mereka ni lari, bila kita datang dia lari, tidak diekori golongan tersebut, tak dikejar sampai ke lubang cacing. Tak ada dikejar. Ini benda-benda yang berlaku pada mereka. Tawanan tak dibunuh, harta tak dirampas, orang yang luka tak dimatikan cepat dan sebagainya, maka dia dirawat. Dan kemudian kalau lari, tidak akan diekori, dikejar sampai mati, tak ada. Okey. Wal aslu fi hadha, dan asal pada perkara ini, ma rawahul Baihaqi, apa yang Imam Baihaqi, hadis nombor 8182. An Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud, ya ibn Mas'ud, wahai ibn Mas'ud, atadri ma hukmullahi fi man bagha min hadhihi al-ummah? Engkau tahu tak, adakah engkau tahu apa hukum Allah pada sesiapa yang melampau daripada umat ini? Orang melampau umat ini, kau tahu tak apa hukuman dia? Qala Ibn Mas'udin, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui melampau umat ni apa benda hukum dia. Nabi kata pada Ibn Mas'ud kata Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Okey. Qala, baginda bersabda, fa inna hukmallahi fihim, maka sesungguhnya hukum Allah pada mereka, alla yutba'a mudbiruhum, bahawa tidaklah diekori, dikejar, mudbiruhum, orang yang lari di kalangan mereka, wala yuqtala asiruhum, tak dibunuh tawanan mereka, wala yuzaffafa ala jarihihim, dan tak dibiarkan ataupun dimatikan ke atas orang luka di kalangan mereka. Wa fi riwayatin wala yuksamu fai'uhum, dan takkan diagih-agihkan, dibahagi-bahagikan harta rampasan mereka. Harta yang ditahan ketika itu dapat, maka takkan diagih-agihkan, kambing ke unta ke, tak, pegang dahulu sehingga mereka bertaubat, baru lepas balik. Kalau mereka tak, dia simpan dah. Itu konsep dia. Rawah Ibn Abi Shaybah, dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, sanad yang elok, sanad yang elok. Anna Aliyan, bahawa Ali radhiyallahu anhu, amara munadiyahu, dia perintahkan penyeru dia. Mana siap zaman dahulu memang adalah tukang seru. Jerit pada orang ramai benda ni. Jadi dia pun calling lah, cakap apa raja nak cakap, apa pemimpin tu nak cakap, dia akan guna. Zaman dulu tak ada inhaler kan, tak ada alat yang cakap jerit tu. Jadi orang, setiap pemimpin ni ada tukang jerit untuk bagi tahu apa benda pengumuman. Jadi ni cerita. Dengar sini semua, macam itulah. Okey. So jadi Ali bin Abi Talib perintahkan penyeru dia Yaumal Jamali, pada hari Jamal, hari perang Jamal, itu hari pertempuran pertama yang berlaku di antara dia dengan para sahabat yang lain. Fanada, lalu diseru, la yuttaba'u mudbirun, janganlah dikejar, jangan diekori mana-mana yang lari. So anybody yang lari di kalangan yang bertempur dengan Ali itu jangan dikejar. Wala yuzaffafu ala jarihin, janganlah disempurnakan, dibunuh ke atas orang yang luka. Wala yuqtalu asirun, jangan dibunuh sebarang orang yang ditawan. Wa man aghlaqa babahu fahuwa aminun, barang siapa yang kunci pintu dia, kunci pintu dia, maka dia selamat. Wa man alqa silahu fahuwa aminun, barang siapa campak senjata dia, dia selamat. Maksud dia tak timbul tajuk berkenaan dengan masalah tu, isytiharan apa-apa. Jangan bertempur je. Bertempur dan berlaku pertempuran. Kalau tidak, dan benda itu berlaku dengan baik. Mughni Muhtaj 4127. Wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan daripada dia, daripada beliau daripada ni, annahu alqa ma asaba min askari ahli Nahrawan fi rahbati. Okey. Dia kata bahawa dia telah lemparkan, Ali bin Abi Talib telah lemparkan apa yang diperolehi daripada askar orang Nahrawan. Nahrawan ni adalah tempat di mana golongan Khawarij dahulu berkampung. Haruriyah dan Nahrawan, mereka dari kampung situ. So bila mereka menang
dapat tewaskan kumpulan Khawarij tadi, apa yang diperolehi oleh tentera dia, oleh dia daripada tentera tadi, dia campakkan pada satu kawasan lapang. Faman arafa syai'an akhadahu, maka siapa-siapa yang kenal barang tu, barang dia ambil. Hatta kana akhiru hu qidrin hadidin li insan fa akhadahu, sehingga benda terakhir kat situ ada apa? Ada satu apa? Periuk besi milik seorang manusia. Lalu orang tu pun datang ambil. Sampai gambaran macam tu pun dia ambil. Mana dirampas harta tadi, tapi lepas dia selesai, kan, dia letakkan dekat tangan lapang, suruh ambil balik. Nahrawan ni baldah kanat bi qurbi Baghdad. Nahrawan ni satu negeri berdekatan dengan Baghdad. Rahbah sah wasi'ah baina duaril qaum. Kawasan lapang yang luas di antara rumah-rumah orang-orang berkenaan. So Ali bin Abi Talib gunakan cara tadi. So maksud dia tidak akan bila mereka berpatah balik saja daripada perbuatan mereka, mereka akan dilepaskan. So tak dikejar, tak diusir, tak disekian sebagainya. Faham? Faham So ini benda yang pastilah berkenaan dengan golongan ini. Mana tak ada benda lain yang dikenakan ke atas mereka kecuali itu. Soalan? Ada soalan? Tak ada? Oh, satu tajuk lagi. Bab murtad dengan bab tinggal solat. Tinggal kot. Tepu dah. Belakang lama dia tidur. Nak kejut tak sampai hati. Okey, apa? Baik. Jadi ini tajuk dia. Jadi kalau dalam Malaysia ni macam itulah. Kalau anda kata golongan macam tadi yang masuk daripada musuh lain, golongan penjenayah lain, tak masuk dah ni. Dia kumpulan punya apa pentakwilan yang macam itulah. Zaman Abu Bakar dahulu orang tak bayar zakat. Zaman Ali dahulu golongan Khawarij ataupun golongan yang tak nak beri bai'ah pada dia. Ustaz, kalau macam golongan-golongan ni kan, it happens after Nabi wafat. So dalil kalau kita ikut khalifah-khalifah ni, ikut hadis kata ikuti sunnah Terus? Khalifah Ar-Rasyidin. Macam tu. That is the dalil. Tak juga. Pasal bagaimana kita kata apa, khalifah-khalifah tadi diikuti oleh sekumpulan besar, mana bahagian besar umat Islam. Sebab pasal pemilihan mereka itu berdasar pada kesepakatan umat Islam. Mana kita kata sebenarnya inilah, macam Nabi sendiri memang tak pernah lantik siapa. Nabi tak lantik. By name tak ada. By action mungkin. Bila Nabi letakkan Abu Bakar sebagai imam, ketika Nabi masih hidup lagi, Nabi letak Abu Bakar sebagai imam. Itu macam hint, bagi sikit signal bahawa Abu Bakar lah orang dia. Mana kita ada kedudukan Abu Bakar tadi. Memang yang apa itu kata directly lantik tak ada. Abu Bakar lantik. Kalau kita ada orang marah kan, kata apalah Muawiyah lantik anak dia jadi khalifah. Oh, Abu Bakar lantik. Umar by name lantik seseorang khalifah berikutnya. Maksudnya kalau dia kata berdasar pemilihan, sunnah Nabi, berdasar pada pelantikan, sunnah para sahabat, so tak ada masalah. So tak ada timbul masalah orang tu nak marah Muawiyah apa selantik apa Yazid ni. Kalau letak nanti Yazid pakai musyawarah. Syura adalah perbincangan, maka masalah lantik siapa? Faham tak? Syura tu ni masalah yang timbul bila orang kata syura ni kan. Syura ini adalah musyawarah, perbincangan daripada golongan yang mempunyai kita kata kelayakan. Tapi dalam masyarakat kita sekarang ni, kelayakan pada orang sebut tidak timbul tajuk. Pasal asas pertama, pemerintah mempunyai kuasa mutlak. Musyawarah tadi untuk apa? Perbincangan. Tapi untuk jadikan hukum, tidak. Majoriti bukan syarat. Macam kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mana dia memerintah, dia nak perangi golongan tak bayar zakat, banyak para sahabat tak setuju. Tapi dia perang juga. Mana dia kata macam, okeylah aku dengar majoriti aku tinggalkan. Mana ada? No such thing. Dia kata jalan-jalan, putih-putih, hitam-hitam. Walaupun kita tuan para sahabat pula yang berada di bawah pemerintahan beliau, tidak pula kata apa, tak nak dengar Abu Bakar, tak. Pasal Abu Bakar seorang, tak. Diorang kan dengar, pasal Nabi nasihatkan mereka. Benda pertama Nabi nasihatkan, dengar dan taat. Bukan masalah syura. Syura itu untuk bincang. Tu sama kita sekarang ada orang mengaku konon macam ikut gerakan Islam. Apalah presiden tak ikut syura. Saya gelak lah. Sebab apa tahu? Sebab orang yang bercakap dia tak faham. Sebab kalau konsep dia pemerintah tidak wajib ikut keputusan majoriti. Dia tengok apa dia tahu, apa yang dia fikirkan betul. Walaupun kita kata dia akan salah, itu dia terpulang. Tapi dalam masalah asas pertama, atas yang bawahan ikut je. Itu yang berlaku bila Abu Bakar ajak para sahabat perangi orang yang
tak nak bayar zakat. Memang keseluruhan para sahabat tak nak. Hatta ketika Nabi lah, Nabi kata suruh pergi perang, ikut keseluruhan para sahabat tak nak. Macam Nabi SAW bila buat perjanjian Hudaibiyah, kan Nabi berikan apa? Perjanjian 10 tahun, kan? Kemudian barang siapa, orang Islam akan boleh datang untuk tunaikan umrah mula tahun berikutnya. Barang siapa dari kalangan orang-orang Mekah pergi Madinah, jadi kalangan, kan? Kemudian diminta balik oleh orang Madinah, maka orang Mekah pergi Madinah. Orang Mekah minta balik, orang Madinah kena pulang balik. Barang siapa pergi ke Mekah, tinggal di Mekah, lari ke Mekah, dia kalangan orang Madinah. Orang Madinah minta suruh hantar balik, orang Mekah tak payah bagi pun tak apa. Kalau ikutkan para sahabat ketika tu, siapa yang happy? Mana ada siapa happy? Pembagian zakat ketika mana perang Hunain. Masalah adil kita bila kata majoriti fikir, apalah pula orang yang lari bagi dapat banyak. Kan dalam peperangan Hunain, para sahabat 40 puluhan ribu orang. Ada kata 40,000 orang. Ketika pertempuran berlaku, golongan musyrikin ketika itu banyak. Bani Qatafan, Hawazin dan sebagainya banyak. Maka lari. Golongannya Mu'allaf ni lari. Dia tak pernah bertempur dengan hebat. Biasa nampak dia ramai, Muslim sikit. Dia masuk Islam, perang dengan musuh, musuh lagi banyak daripada orang Islam. Dia lari. So bila lari, seorang lari, semua lari. Bila lari, Nabi SAW suruh para sahabat jerit, suruh panggil, wahai orang-orang, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Ada satu wahai orang-orang pokok samurah, pokok mana tempat Nabi berjanji dengan para sahabat. Wahai orang pokok samurah. Diorang berkata labbaik Rasulullah, wahai labbaik Rasulullah. Dan bahkan satu riwayat lain datang, wahai orang-orang suratul Baqarah. Wahai orang-orang suratul Baqarah. Pada zaman Nabi dahulu, ketua mesti hafal suratul Baqarah. Zaman kita kalau apply, semua ahli parlimen terkeluar semua. Kan? Serius tak? Kalau zaman Nabi nak jadi ketua, kena ada hafal suratul Baqarah. Bukan masalah kita kata karismatik. Nabi lantik, walaupun orang muda sekali. Nak keluar, the first one yang kita pilih, dia bertanya, hafal surah apa? Hafal surah apa? Hafal surah apa? Datang seorang muda, aku hafal suratul Baqarah. Bukan suratul Baqarah. Ya, suratul Baqarah. Nabi kata, pergilah kau ketua mereka. Nama kita kalau apply macam ni, habis wakil rakyat gagal. Gagal semua. Kan? Yang kata Islamik tu pun gagal. Yang Islamik lah, yang poyo-poyo ni kan, semua tak serius. Dia tak hafal suratul Baqarah pun tak layak. Bagi saya tak layak. Apa dia nak letak kat mana? Pasal ketika perang Hunain, antara seruan timbul, wahai orang-orang suratul Baqarah. Datang, dia patah balik. So, lawan menang. Tiba-tiba yang pergi ciciran lari tadi tu dapat harta banyak. Apa jadi? Soalan. Kalau abang terus golong dia orang yang pun lawan-lawan kan, tiba-tiba yang tak berlawan dapat. Abang cakap apa? Stres tak? Stres gila kan. Jadi ada golongan orang-orang muda di kalangan orang Ansar. Dia kata, pedang kita tak kering lagi ni pedang musuh. Apa pasal ada orang yang dapat dapat harta? Banyak pula nak bagi tu. Tapi oleh kerana apa? Sam'an wa ta'atan. Walaupun kita tak suka, ikut. Tak boleh cakap apa. Pasal bukan syura. Ini bukan syura. Syura untuk tanya pendapat, tapi bukan mewajibkan pemimpin. Tadi kena ikut. Yang bab ni, siapa tak belajar tentang perundangan Islam, tentang pemerintahan Islam, tak faham. Pasal dia boleh bermusyawarah, panggil apa pendapat. Apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau? Macam ketika mana Abu Bakar dan Umar. Dia tak tanya pendapat orang lain pun. Dilantik je Umar. Dengan selambanya dilantik Umar. Kan? Umar lepaskan tajuk ni kepada beberapa orang sahabat. Suruh bersyawarah. Anak dia keluarkan awal-awal. Umar keluar, tak boleh. Yang lain-lain semua dia letak dah tu. Masuk Osman, Ali. Auf dia kata dia tak nak sekian-sekian. Kalau anda kata Abu Ubaidah bin Jarrah ada, Umar kata aku lantik dia, tapi dia tak ada. Dia mati dah ketika tu. So Umar letakkan beberapa orang sahabat, so musyawarah. Dan depan pintu kemah dia musyawarah tadi letakkan orang pakai pedang. Kalau mereka keluar lepas 3 hari tak ada pemimpin, bunuh semua sekali. Ini Umar punya cara. Bunuh semua sekali. Kalau dia kata lepas 3 hari tak ada keputusan, bunuh semua sekali. Umar punya ni. Depan 3 hari datang, dia ada lantik Osman. Ni kita panggil dengan apa? Dengan apa pendapat kamu? Itu cerita dia. So konsep dia kata masalah pemilihan pemimpin tu yang orang kita dia kata hukum Islam tak ikut hukum Islam, dia kena belajar sikit. Dan sejarah Islam bukan macam tu. Bukan macam dibayang-bayangkan dalam idea yang dalam kepala kita. Tak belajar sejarah Islam jadi macam inilah. Tak tahu sebenarnya. Pelantikan dengan appointed ada, pelantikan dengan isyarat ada, pelantikan dengan apa? Dengan letakkan suruh pilih pun ada. Umar dia suruh pilih.
Kan bila lantik kumpulan tadi, kumpulan tadi pergi tanya pendapat semua orang. Siapa yang kau rasa? Siapa yang kau rasa? Perempuan dalam ni pun tanya siapa yang kau rasa. Zaman pemilihan ketika Osman nak dipilih tu, Omar punya ni kan. Jadi kumpulan jawatan kuasa tu tanya pendapat. Ada tinggal kedua pilihan antara Osman atau Ali. Pilihan ditanya, jatuh pada Osman. Jadi semua tadi ada datang daripada perbuatan para sahabat. So relax lah. Ini tak kau sunnah ni. Bila pemimpin tak ada syura ni, apa hal? Kan? Belajar Islam ke tidak? So siapa yang tak belajar tak tahu cerita. So konsep sebenar kena faham kat sini. Okey. Jelas Baik, insya-Allah kita sambung kemudian minggu depan. Tajuk murtad dan juga berkenaan orang yang tinggalkan solat, hukum dia apa. Dalam tajuk ni dalam mazhab Syafi'i memang ditunjukkan berkenaan orang hukum yang tidak solat, disuruh bertaubat dan sebagainya akan hukum bunuh. Ni kita akan baca nanti insya-Allah. Ni bukannya benda ni ustaz cakap, tapi memang diajarkan hatta dalam fiqh yang kita belajar ni, buku kecil mesti orang hafal. Zaman dahulu kita orang hafal buku ni. Untuk apa ni kan, macam di antara pembelajaran yang mesti ada kena hafal buku ni. Dia macam satu rumusan kepada keseluruhan hukum. So dalam ni akan bincang tentang tadi sebut orang tinggal solat, apa hukum dia. So lepas tu kita masuk kitabul jihad. Okey, kitabul jihad baik. Berhenti kat sini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.